Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua bangsa mekanika. Hari ini kita nak review kereta ini, Toyota Yaris 2021. Tetapi kepada bangsa mekanika yang ramai di luar sana menonton tanpa subscribe, tidakkah anda rasa bersalah? Jadi tolonglah subscribe dan tekan like. Lain kali kalau ada iklan lalu tu, tolonglah janganlah skip. Right, Toyota Yaris ni dia sebuah model global yang dah lama sebenarnya. Cuma dekat Malaysia, dia masuk first time, second gen pada 2015. Kemudian, yang third gen, yang model 2013 tu, tak tahu kenapa UMW Toyota dia tak bawa masuk yang tu. Dia skip yang third gen tu. Kemudian pada 2019, dia keluar yang ini, yang fourth generation ni, Toyota Malaysia sekali lagi dia bawa masuk, dan disebabkan pada masa itu dia masuk agak lewat, jadi pada 2019, 2 tahun saja selepas tu dia keluar yang ini. Yang ini 4th gen facelift 2021. Yaris ni walaupun nama dia hanya bermula pada tahun 1999, tetapi asal usul Yaris ni adalah sebuah hatchback yang telah bermula awal lagi daripada tu, tahun 80-an, 90-an lagi. Dari mana? Dari jenama Starlet. Kalau siapa ingat Starlet EP71, EP82, EP91 Glanza. Pada masa itu, hot hatch ataupun hatchback, tak kira lah Nissan March, Daihatsu Charade, apa lagi Mitsubishi Mirage. Zaman-zaman 90-an ni, hatchback yang dibuat pada masa itu tu dia lebih kepada performance. Dia ada model biasa dan model high performance. Tetapi hatchback pada hari ini, kita tengoklah mana-mana jenama Yaris, Mirage, Honda City, semua kan dia lebih kepada kereta-kereta bandar, kereta yang dah berubah daripada pocket rocket kepada kereta urban drive. So inilah dia ni. Kalau anda bukan peminat Yaris ataupun tak pernah study pasal Yaris ni, bila tengok depan-depan, apa benda yang barunya? Facelift ni sama je. Dari segi proportion dia mungkin nampak sama, tetapi ada juga perbezaan dia. Contohnya kat depan, kalau kita tengok Yaris sebelum ni, dia punya lower portion ni dekat bahagian grill ni, dulu dia menguncup macam ni. Sekarang dia mengembang. Sekali tengok macam Lexus pun ada. Apalah Toyota tiru Lexus? Tapi bukan dia adik-beradik ke? Bahagian depan dia, mungkin ramai yang cakap, sama je dengan Vios. Tak sebenarnya. Walaupun design dia nampak sama, tapi yang bahagian ni, bahagian grill honeycomb ni, yang ni berbentuk honeycomb. Kalau dekat Toyota Vios tu, dia macam dia bergaris-garis panjang macam tu. Tapi dia sama color hitam lah. Untuk headlight, yang ini dia datang dengan LED, tetapi dengan triple bezel. Dia ada DRL jugalah, daytime running light. Kemudian yang ini dah didatangkan dengan juga LED fog light. Dan untuk model facelift ni, dia dah tambahkan dengan Toyota Safety Sense. Sebab tu kalau kita tengok dekat logo dia, dia tertutup macam ni. Tulisan T tu tidak timbul. Yaris ni dia datang dengan 3 spek, J, E dan G. J itu paling rendah lah, E dengan G, 2 yang tak atas. Untuk E dan G, dia datang dengan rim 16 inci, tapi untuk J yang low spec tu, dia datang dengan 15 inci. Bahagian belakang sebenarnya tak banyak perubahannya. Kalau siapa perasan sebenarnya dekat bahagian ni, kalau yang dulu, yang sebelum facelift, dekat dia punya trim tu dia ada macam color merah, tapi yang ini dia dah tak ada tutun-tutun color dah. Color body dan juga hitam. Dia cuma kat sini dia letak color grey. Untuk bahagian belakang ni, personally saya suka lampu dia sebab dia mengingatkan saya kepada Toyota Caldina. Betul kan? Walaupun dia tak datang dengan meter full digital kan, tapi reka bentuk meter Optitron ni sebenarnya cantik sebab dia gabungkan dengan lagi satu MID 4.2 inci. Yang dalam MID ni saya dah godek-godek bermacam-macam jenis function kita boleh nampak dekat dalam tu.
untuk player ni, okey, nampak macam tak ada perubahan. Dia sama 7 inci, cuma yang ini dia dah boleh sambung dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Dia juga datang dengan kamera 360. Tapi yang dulu kamera 360 dia pandangan dia 2D, tapi yang ini dia image dia 3D. Dia nampak lebih realistik lah. Lebih clear, dan selalunya image-image macam ni dekat kereta-kereta mahal je yang ada. Considering kereta bawah 100,000 macam ni, not bad lah. Untuk model facelift ni juga dia didatangkan dengan TSS, iaitu Toyota Safety Sense. Samalah macam Honda Sensing apa semua kan, itu istilah masing-masing. Okey, untuk TSS pada Yaris ni dia datang dengan pre-collision warning, auto braking, lane departure alert, blind spot monitoring dan juga RCTA, rear cross traffic alert. Maksudnya bila kita nak reverse tu, kalau ada halangan di belakang, pap, dia berhenti. Okey, selain daripada itu, apa lagi yang menarik kat kereta ni? Video recorder. Toyota ni antara pengeluar kereta terawal kat Malaysia yang memang dia beli kereta baru dia bagi dengan DVR sekali. Memang senang lah. Kita tahulah kan, sekarang ni macam-macam jenis monyet ada atas jalan ni kan. Drive, monkey, drive! Kalau berlaku apa-apa hal, kemalangan apa, ini saksi yang tidak boleh dinafikan lagi dia punya kebenarannya. Dan benda yang menarik lagi pada model facelift ni, tahu apa dia? Semalam saya cek-cek dekat bawah armrest ni, rupanya ada wireless charger. Kalau dibandingkan dengan Toyota Vios, saudara Yaris ni, Vios dia ada datang pilihan dengan seat kulit. Tetapi Yaris, apa spek pun dia datang dengan seat fabric. Kalau tanya pada saya memang lebih prefer kereta-kereta harian macam ni dia pakai fabric. Tapi kena fabric yang sedap lah, fabric yang premium macam ni. Sebab bagi saya, fabric ni dia lebih tahan panas, lebih senang jaga kan. Tapi mungkin ramai yang tak setuju, tak mengapa. Anda boleh komen di bawah. Okey, bila kita duduk dekat belakang ni, apa yang ada? Pertamanya dia ada poket ni, kiri dan kanan. Kemudian ada 2 slot USB dekat sini. Dekat belakang ni ada sedikit tempat taruh, bolehlah taruh botol kecil kan dekat belakang ni. Cuma yang saya nak bagi tahu ni, bila kita dekat belakang ni, kita memang selesa. Walaupun bila kita tengok daripada luar, kita nampak Yaris ni kecil kan. Magic sebenarnya. Sebab apa? Sebab Yaris ni dibina atas platform yang sama dengan Toyota Vios. Dan Toyota Vios ni adalah sebuah model yang sangat penting bagi Toyota di pasaran Asia Tenggara. Sebab itulah kalau kita tengok negara-negara macam Indonesia, Thailand, Filipina, Toyota Vios tu menjadi keutamaan kalau dia nak buat taksi. Kalau di Indonesia ada syarikat bernama Bluebird Taxi. Bluebird Taxi ni memang dia syarikat yang paling besar. Saya rasa sekali dia beli Toyota Vios mungkin 10,000 atau 50,000 biji dia beli kan. Dan bila nak beli sebuah kereta untuk taksi, yang pertama dia mestilah tahan lasak. Yang kedua, dia mestilah luas. Nanyalah kalau bawa taksi tak boleh nak bawa Mak Saleh yang tinggi-tinggi sampai 6 kaki tu kan. Yang keduanya tadi apa tadi? Apa tadi? Enjin kena tahan. Okey, kita tengok enjin dia. Jadi, inilah dia enjin yang saya masukkan. Apa istimewanya enjin ni? Enjin ini tak ada apa-apa yang istimewa. Sebab being Toyota is Toyota lah kan. Dia mengutamakan reliability, tahan lasak tu berbanding teknologi-teknologi lain ataupun matlamat-matlamat yang lain. Jadi sebab itulah kereta-kereta macam ni dia boleh dipandu sehingga 1 juta kilometer pun bukanlah perkara yang mustahil. Alright. Dari segi nombor, enjin 1.5 VVTi ni menghasilkan 107 PS dan 140 Nm torque. Tapi kalau kita tengok dari segi nombor macam tak menarik sangatlah. But kalau kita tengok kereta-kereta dalam kategori ni, dalam harga ni, memang itulah saja performa yang ditawarkan oleh mana-mana pengeluar, khususnya daripada Japan. Okey, kereta ni dipacu 2 roda depan dan gearbox dia ialah CVT. Walaupun angka-angka tadi nampak tidak memberangsangkan, kenalah ingat kereta ni berat dia cuma 1.1 tan saja, tak berat sangat pun. So kuasa yang dia ada tu cukuplah, insya-Allah. Janganlah nak bawa berlumba.
Kalau kita tengok perbincangan dalam grup, kebanyakannya persoalan ni tahu apa yang timbul tentang Yaris ni. Ramai yang confuse sama ada nak beli Yaris ataupun nak beli Vios. Baik soalan tu. Sebenarnya saya sendiri pun tak boleh nak jawab. Pada saya, untuk pembeli baru kan, antara Yaris dan Vios ni sebenarnya dia dua buah kereta yang sama je sebenarnya. Satu ada bontot, satu tak ada bontot. Kita sendiri yang akan buat pilihan sama ada kita perlukan ruang yang lebih ataupun ruang yang cukup-cukup. Kita nak lebih sporty, lebih senang bawa dan lebih nampak macho. Yelah, kereta ni nampaklah macam orang muda sikit kan, bukanlah macam abang beras dah tua. Baiklah, okey, berapa harga dia? Dia ada 3 spek tadi macam yang saya cakap. Untuk spek J harga dia RM70,000, untuk spek E harga dia RM80,000, untuk spek yang ini yang G harga dia RM84,000. Oh, ada payung kat sini. Panas betul lah. Macam mana lah budak ni cari tempat cuti panas-panas macam ni. Okey, jangan lupa subscribe, tekan loceng dan juga jangan skip iklan.